A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi peluang dan ruang kepada kita untuk meningkatkan iman kita, menambahkan amal soleh kita dengan memanjangkan umur kita dan memberi kesihatan. Semoga kita termasuk dalam golongan mereka yang disebut oleh Nabi SAW sebaik-baik manusia ialah mereka yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dan semoga kita dijauhkan daripada mereka yang dicela oleh Nabi, iaitu orang yang panjang umur tetapi amalannya tidak baik. InsyaAllah hari ini kelas khas ditaja oleh PQDM, Pertubuhan Quran Daily Malaysia. InsyaAllah hari Selasa, setiap hari Selasa untuk tempoh tertentulah. PQDM juga ada menganjurkan, dia satu NGO yang menganjurkan kerja dakwah dan juga kebajikan kepada mereka-mereka yang memerlukan bantuan sama ada material ataupun ilmu. Jadi sesiapa yang ingin membantu diri sendiri supaya menjadi saham untuk mereka di akhirat besok, boleh buka Facebook PQDM, insyaAllah. Hari ini kita pilih tajuk kelas yang dianjurkan oleh PQDM bukan berdasarkan surah tapi by topik, berdasarkan tajuk. Hari ini kita pilih tajuk yang kita ambil daripada ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 152. Iaitu kita bagi tajuk, adakah sahabat cintakan dunia? Mungkin kebanyakan kita menganggap para sahabat adalah generasi yang terbaik yang pernah dilahirkan di dunia. Bahkan Allah puji mereka, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, yang bermaksud kamu adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Kamu adalah sebaik-baik ummah yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi adakah sebaik-baik ummah ini tidak cintakan dunia? Adakah di kalangan sahabat ni yang dididik oleh Rasulullah, dididik oleh Al-Quran secara terus, live? Adakah di kalangan mereka yang juga cintakan dunia? Kalau ada, bagaimana Quran ataupun bagaimana Allah merawat penyakit para sahabat yang masih ada cintakan dunia? Okey, jawapannya kita akan tadabbur, kita akan mendapat jawapannya melalui tadabbur kita daripada ayat 152 surah Ali Imran. Ayat ni adalah berkenaan dengan peperangan Uhud. Allah mula sebut peperangan Uhud ni daripada ayat 121 surah Ali Imran, daripada ayat 121 surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim. Maksudnya, ingatlah wahai Muhammad ketika mana engkau keluar pada pagi hari. Ghadawta, ghada, daripada perkataan ghada iaitu pagi hari. Engkau keluar di pagi hari daripada rumah isteri kamu di Madinah dengan tujuan apa? Untuk mempersiapkan, melengkapkan orang-orang beriman bagi tujuan untuk berperang. Dan peperangan ini adalah peperangan Uhud. Dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Daripada ayat 121 Allah menceritakan tentang peperangan Uhud sampailah 60 ayat selepas itu. Makna banyak, lebih kurang 60 ayat Allah menceritakan peperangan Uhud.
Peperangan Uhud ni berlaku pada tahun 7 Hijrah. Berlaku pada tahun 7 berlaku pada 7 Syawal pada tahun 3 Hijrah. Dan berlaku selepas peperangan Badar. Peperangan Badar berlaku pada tahun 2 Hijrah. Selepas itu, apabila tentera Islam menang di dalam peperangan Badar, Abu Sufyan dengan kumpulannya balik ke Mekah. Mereka berdendam disebabkan mereka kalah, dan sebahagian besar pemimpin mereka, seramai 70 orang, mati. Jadi mereka merancang untuk membalas dendam di atas kekalahan mereka. Yang kedua, dengan tujuan untuk menghapuskan terus rasul orang beriman dan Islam di Madinah. Sebab mereka anggap Islam di Madinah adalah penghalang kepada mereka. Apatah lagi Madinah itu adalah di tengah-tengah perjalanan untuk mereka berniaga daripada Mekah ke Syam. Jadi mereka nak berniaga ke Syam ataupun nak balik daripada Syam ke Mekah, mereka mesti lalu ikut Madinah. Jadi selagi Madinah dikuasai oleh orang Islam, itu jadi penghalang besar kepada mereka untuk berniaga dan membesarkan perniagaan mereka. Jadi dengan dua tujuan ini, pertama nak balas dendam di atas kekalahan mereka dalam peperangan Badar. Yang kedua, untuk menghapuskan terus Islam di Madinah, supaya perjalanan perniagaan mereka berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan. Jadi akhirnya Abu Sufyan melengkapkan tenteranya seramai 3,000 orang, kemudian mula bergerak ke Madinah pada 7 Syawal tahun 3 Hijrah. Kemudian Nabi pula bermusyawarah dengan para sahabat. Bila dapat maklumat Abu Sufyan dan tenteranya akan menyerang Islam di Madinah, Nabi bermusyawarah dengan para sahabat. Ada sebahagian sahabat mengatakan kita berperang di luar Madinah, iaitu di Bukit Uhud. Ini golongan muda yang bersemangat, termasuklah golongan yang tak sempat berperang dalam peperangan Badar. Jadi mereka bersemangat nak berdepan secara terus di luar kota Madinah, bukan di kubu sendiri. Dan ada sebahagian berpendapat berperang di dalam kota Madinah. Itu juga adalah golongan kebanyakan orang tua dan juga orang munafik. Dan sebenarnya Nabi pun berpandangan berperang dalam kota Madinah. Tapi akhirnya Nabi putuskan untuk mengambil pendapat golongan yang muda untuk berperang di luar kota Madinah, iaitu di Bukit Uhud. Peperang ini dinamakan Uhud sebab berlaku di Bukit Uhud. Siapa yang pergi Madinah, biasa pergilah. Biasa pergi di Bukit Uhud. Bukit Uhud ni bukan bukit yang tinggi, tapi bukit yang besar dan panjang. Okey. Jadi antara banyak peperangan yang Allah sebut dalam Al-Quran, 3 lah. Satu peperangan Badar, yang kedua peperangan Uhud, yang ketiga peperangan Hunain. Tapi dalam 3 peperangan ni, yang paling banyak Allah sebut 2 peperangan, iaitu Uhud dan Hunain. Adapun Badar Allah sebut, tapi tak sebanyak Allah sebut tentang peperangan Uhud dan Hunain. Kenapa? Sebab peperangan Uhud, peperangan Badar tak banyak pengajaran. Tak banyak pengajarannya. Sebab tentera Islam menang. Kenapa menang? Sebab mereka betul-betul ikhlas. Walaupun bilangan mereka kecil, walaupun senjata mereka tak banyak dan mereka tak bersedia pun untuk berperang. Tapi sebab keikhlasan, mereka menang dalam keadaan mereka tak bersedia dan bilangan mereka kecil. Tapi peperangan Uhud dan Hunain, Nabi dan para sahabat bersedia, dan bilangan pun walaupun tak seramai orang musyrikin tapi agak ramai. Dan dalam peperangan Hunain, bilangan tentera Islam lebih ramai daripada musuh, tapi akhirnya mereka boleh dikatakan kalah. Di situ banyak pengajaran. Maka dalam peperangan 2 ni, Uhud dan Hunain, Allah sebut lebih banyak, iaitu supaya orang Islam, orang yang beriman, ambil pengajaran. Allah kata, "Waman yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira
wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberi hikmah, kebijaksanaan, ilmu, pengajaran kepada siapa yang dia kehendaki. Dan wa man yu'tal hikmah, dan siapa yang diberi hikmah, kefahaman terhadap Al-Quran, terhadap agama, pengajaran-pengajarannya, dan mereka dapat beramal dengan apa yang mereka faham, siapa yang dapat tu Allah kata faqad utiya khairan katsira. Sebenarnya dia telah mendapat kebaikan yang sangat banyak. Kemudian Allah ingatkan siapa yang betul-betul dapat pengajaran dan kebaikan yang banyak ni. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang dapat mengambil pengajaran kecuali orang-orang yang berakal. Jadi ramai yang baca kisah peperangan dalam Al-Quran tapi tak tahu apa pengajarannya. Kisah apa, peperangan apa pun tak tahu, bila berlaku, berapa ramai yang mati pun mereka tak tahu. Sebenarnya mereka tak faham apa-apa dan mereka tak akan dapat pun al-hikmah. InsyaAllah hari ini kita akan bongkar pengajaran-pengajaran daripada peperangan Uhud, tapi daripada satu ayat sahaja. Berapa banyak pengajaran yang kita akan dapat daripada satu ayat. InsyaAllah semoga kita termasuk golongan yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad sadaqakumullah. Wow, dan saya dah bagi tahu, ulama mengatakan ataupun ahli tafsir mengatakan kalau laqad dalam Al-Quran maknanya sebelum tu ada sumpah wallahi, tapi Allah tak sebut. Dari mana kita tahu? Bahasa Arab memang macam tu. Kalau Allah sebut laqad, sebenarnya Allah bersumpah dengan tiga, bukan dua. Satu, lafzul jalalah, bersumpah dengan dirinya, wallah, demi Allah. Yang kedua, lam, pasti. Yang ketiga, qad, sesungguhnya. Jadi tiga harfu taukid. Dua disebut, satu tak disebut. Jadi apa faedah kita tahu dua ketiga? Apa faedah kita tahu? Jadi kalau Allah menyebut sesuatu dengan menggunakan dua huruf penegasan, menunjukkan benda yang Allah nak sebut tu penting. Dan kalau kita tahu sebenarnya bukan dua, tiga, lagi menunjukkan apa yang Allah nak sebut satu benda yang sangat penting, yang sangat patut kita bagi perhatian lebih. Bila ada laqad tu kena bagi perhatian lebih. Dan berapa ramai yang baca Al-Quran walaqad tapi langsung dia tak bagi perhatian, bahkan tak faham pun. Mana dia tak akan dapat hikmah daripada Al-Quran. Jadi Allah kata demi Allah pasti sesungguhnya. Apa yang penting ni? Sedekah. Sedekah telah membenarkan. Kum akan kamu, orang-orang yang beriman. Siapa yang membenarkan? Allah. Oleh Allah. Sesungguhnya demi Allah, Allah telah membenarkan kamu. Membenarkan kamu, apa dia? Wa'dahu, janjinya. Kita tahu Allah tak pernah mungkir janji. Allah tak pernah mungkir janji. Jadi kalau Allah tak pernah mungkir janji, apa faedah Allah bagi tahu? Dan Allah guna pula tiga huruf penegasan. Sebab kata ahli tafsir, dia Al-Quran ni diturun dalam bahasa Arab. Bila diturun dalam bahasa Arab, dia kena sesuai dengan apa yang digunakan oleh orang Arab. Orang Arab bila nak tegaskan, dia akan bersumpah. Dia akan gunakan huruf penegasan. Maka Al-Quran, oleh kerana turun dalam bahasa Arab, maka gaya bahasanya mesti sama dengan apa yang digunakan pakai oleh orang Arab. Jadi walaupun Allah memang dah tepat janji, tapi bahasa Al-Quran mengikut style bahasa Arab. Allah bersumpah sesungguhnya Allah telah membenarkan janjinya. Okey. Apa janji Allah? Apa janji Allah? Kata ahli tafsir, janji Allah
Bila Allah sebut ayat ni, bila sebut janji, kena tengok ayat sebelum tu. Cuba tengok ayat 151. Daripada situ kita akan dapat tahu apa janji Allah. Apa dah ayat 151? Sanulqi kan? Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba. Kan? Okey. Ayat ni panjang, cuma saya nak ambil bab janji je. Allah kata sanulqi. Sin ni makna akan. Nulqi campak. Nulqi campak. Jadi kami akan campak, itu janji. Allah berjanji kepada orang beriman, kami akan campak apa dah? Fi qulubil ladzina kafaru. Ke dalam hati orang-orang kafir. Campak apa? Ar-ru'ba, rasa takut. Bila berperang, bila berdepan dengan orang kafir, Allah berjanji Allah akan jadikan orang kafir rasa takut dan gerung kepada orang beriman. Itu apa tu je? Janji apa tu? Sebenarnya, bila musuh dah ada rasa takut, itulah permulaan kepada kekalahan. Dan bila musuh sentiasa berani, itu susah untuk kita mengalahkannya. Walaupun dia kafir. Okey? Jadi sebenarnya Allah nak beritahu apa ni? Allah akan menangkan kamu. Jadi janji Allah, Allah akan menangkan kamu. Dan janji Allah adalah benar. Caranya apa? Allah menjadikan orang kafir ru'ba, takut. Dan juga kata ahli tafsir, janji juga boleh kita kaitkan ayat 7 surah Muhammad. Ayat 7 surah Muhammad. Ini antara bentuk janji Allah. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yang surkumullah. Kan? Wa yusabbit in tansurullah yansurkumullah wa yusabbit aqdamakum. Kemudian dah okey, ini antara bentuk janji Allah. Apa dah? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, in tansurullah, sekiranya kamu betul-betul tansuru, menolong Allah. Menolong Allah di sini maksud dia ialah menolong agama Allah. Allah sebenarnya tak perlu pertolongan, sebab Allah tu huwal ghaniyyu. Allah tu maha kaya. Bahkan semua makhluknya al-fuqara. Semua makhluknya sentiasa berhajat kepada Allah. Jadi bila menolong Allah, maksud menolong agama Allah. Jadi janji Allah apa dia? Kalau betul-betul kamu ikhlas menolong agama Allah, janjinya yang surkumullah, pasti Allah akan menolong kamu, Allah akan menangkan kamu, dan wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan teguhkan pendirian kamu. Kamu tak akan kalah. Ini janji Allah. Dan innallah la yukhliful mi'ad, Allah tak pernah mungkir janji. Tiba-tiba orang Islam berperang kalah. Kenapa kalah? Allah kata bagi kemenangan. Kena cek balik. Betul tak kamu tolong agama Allah? Ataupun ada niat lain? Kalau tak menang, bukan makna Allah tak tepat janji, tapi ada kekurangan, kelemahan di sisi kamu. Okey? Okey. Kita balik pada surah Ali Imran ayat 152. Sesungguhnya Allah telah membenarkan janjinya, iaitu memberi kemenangan. Kemudian Allah huraikan bagaimana Allah beri kemenangan kepada orang beriman dalam peperangan Uhud. Allah huraikan, ketika mana tuhissunahum, kamu diterjemah apa tu? Memerangi ataupun membunuh. Tuhissunahum kan? Nahu ke nahu? Nahum. Memerangi mereka.
Jadi tuhissunahu makna dia tuhissunahum makna dia taqtulunahum qatlan tahussu taqtuluna qatlan zari'an. Tahussunahum Jadi tahussunahum apa makna? Iaitu taqtuluna, kamu memerangi mereka qatlan zari'an, dengan peperangan yang sangat hebat. Dan memang terbukti ketika peringkat awal tentera Islam berjaya membunuh antara 7 hingga 9 orang daripada orang musyrikin, menyebabkan mereka cabut lari. Wanita-wanita yang datang bersama tentera musyrikin cabut lari pergi ke bukit. Ini bukti Allah membenarkan janjinya untuk apa? Untuk memberi kemenangan. Macam mana cara? Iaitu tahussunahum. Kamu memerangi mereka dengan perangan yang sungguh-sungguh sampai mereka, beberapa daripada mereka terbunuh dan mereka cabut lari. Biiznihi kan. Tapi Allah ingatkan, semua itu berlaku dengan izinnya. Kenapa Allah sebut biiznihi? Ada sebab tu. Semua sahabat tahu dan kita pun tahu Islam menang tu dengan izin Allah. Supaya sahabat-sahabat tak rasa riak ataupun tak rasa mereka menang ni sebab diri mereka, sebab bilangan mereka, sebab tentera mereka. Jadi Allah nak bagi tahu, jangan sombong, sebab kamu menang dengan izin Allah. Makna kalau kamu hebat, kamu ramai macam mana, Allah tak izin, kamu tak akan menang. Okey. Sampai bila ni tentera Islam dalam peperangan Uhud menang? Adakah sampai penghujung peperangan? Tidak. Ini antara pengajaran yang besar. Hatta sehinggalah mana peperangan tu kamu menang bukan sepanjang. Ralat sikit ayat 47. Lafzul jalalah ada satu sahaja. Yang surah Muhammad tadi ya. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansur. Betul. Jazakallah Abu Sufyan Al-Bahari. Ashraf ke? Ashraf mana? Jazakallah Ashraf. Okey. Sampai bila kamu menang ni? Adakah sepanjang dalam peperangan? Tak. Sehinggalah iza fashiltum. Apabila fashiltum kamu. Okey, fashiltum apa makna? Fashiltum makna dhaiftum, iaitu kamu lemah. Tengok tadi Allah dah tepat janji. Apa caranya? Kamu bersemangat memerangi orang-orang musyrikin. Kamu memerangi mereka bersungguh-sungguh sampai di kalangan mereka ada yang terbunuh dan mereka cabut lari. Semangat. Tiba-tiba fashiltum, iaitu kamu lemah. Lemah apa ni? Lemah kehendak dan perbuatan. Jadi fashiltum ni lemah apa? Kehendak apa? Untuk memerangi dah turun dah. Tadi bersemangat, sekarang dah lemah. Perbuatan pun dah tak maju ke depan dah. Tengok ini pengajaran ni Allah nak bagi tahu. Bila orang beriman akan menang dan bila orang beriman akan kalah. Menang tahussunahum, ketika kamu betul-betul bersemangat. Tapi kalah sebab apa? Bila kamu lemah, kehendak kamu nak berperang dah turun dan tindakan kamu dah tak berapa cergas. Apa sebab? Wa tanaza'tum, dan
kamu saling berselisih. Berselisih fil amri, dalam urusan. Tanaza'ah ni makna antara dua pihak. Nabi sebelum peperangan, Nabi rancang ada sekumpulan duduk di atas, dipanggil Jabal Ar-Rumat. Jabal Ar-Rumat. Ar-Rumat tu makna pemanah. Jabal, bukit. Jadi Nabi kata, ini lebih kurang bukit Uhud lah ni. Ini Uhud. Ini musuh. Sini Nabi dan sahabat. Jadi Nabi pesan kepada pasukan pemanah ni, lebih kurang 50 orang, diketuai oleh Abdullah bin Jubair. Nabi kata, kamu duduk atas bukit ni dan pertahankan kami yang di bawah ni, musuh kat depan. Dan Nabi pesan, jangan turun. Sama ada kami menang, kita menang, ataupun kita kalah, kamu kekal di bukit itu. Okey? Jadi Allah kata, Allah menepati janji. Allah janji nak bagi kamu menang, kamu menang. Sampai bila ni? Sampai bila kamu dah lemah. Apa sebab kamu lemah? Sebab kamu mula berselisih. Kenapa? Sebab musuh dah lari dah. Bila musuh dah lari, dia tinggal harta rampasan, ghanimah. Ghanimah. Bila mula sahabat tengok harta rampasan, yang 50 orang ni tanaza'tum, mula sebelum ni bersatu dengan arahan Nabi. Kita tak akan turun. Apa jadi kita akan turun. Tapi bila tengok orang musyrikin dah lari dan mula nampak harta rampasan, tanaza'tum. Mereka dah mula lemah semangat untuk duduk kekal di situ. Kenapa? Sebab berselisih tentang perintah Nabi. Fil amri ni perintah Nabi. Nak kekal ke, nak pergi tengok, nak ambil ni. Ada mengatakan, okey, kita pergi ambil harta rampasan. Jangan sempat orang lain. Sebab kalau kita tak pergi, nanti sahabat lain cepat-cepat pergi, kita terlepas. Abdullah bin Jubair, dia kata jangan. Sebab Nabi dah pesan, kekal di sini walaupun apa berlaku. Sebahagian sahabat yang nak tengok, nak ambil harta rampasan, dia kata apa? Kenapa nak kekal? Peperangan sudah tamat. Kita dah menang. Harta rampasan depan mata. Nampak tak? Mula berselisih. Mula berselisih dalam perintah Nabi. Kemudian bila berselisih, yang ketiga, wa asaitum, dan kamu derhaka, ingkar. Jadi 3 proses. Satu, fashiltum, lemah. Bila lemah, proses kedua apa dia? Berselisih. Proses ketiga, ingkar. Fashiltum, tanaza'tum, asaitum. Tengok Allah sebut satu persatu. Allah sebut detail supaya apa? Supaya kita ambil pengajaran. Apa punca kelemahan orang Islam? Bila-bila masa, di mana-mana sahaja. Benda ni bukan berlaku di zaman Nabi sahaja, tapi akan berulang. Sampailah kiamat. Jadi lemah puncanya apa? Sebab kita berselisih. Bila mula berselisih, umat Islam akan jadi lemah. Bila berselisih, nak ikut Nabi ke nak ikut orang ramai? Ketika itu ada kumpulan yang akan engkar sunnah Nabi, akan engkar perintah Allah. Dia prosesnya akan berterusan. Dia bukan setakat lemah berhenti situ, tak. Bila lemah, dia akan berselisih. Masing-masing pertahankan hujah dia, masing-masing pertahankan puak dia. Dan akhirnya pergi ketiga, sekumpulan akan engkar perintah Rasul. Okey. Dan Allah tak sebut wa asaitum. Wa asaitum siapa? Mereka dan kamu engkar, kamu engkar. Sepatut kita boleh faham, kamu engkar siapa ni? Kamu engkar siapa? Rasul lah.
Tapi Allah tak sebut Rasul. Kenapa? Tadabburnya apa? Allah nak jaga hati para sahabat supaya mereka tak betul-betul terasa bahawa mereka ni teruk sangat. Bila sebut derhaka, satu lagi sebut derhaka Rasul. Jadi bila sebut derhaka Rasul, sebut nama Rasul, sahabat lagi akan terasa. Jadi Allah nak jaga perasaan. Kamu derhaka, Rasul Allah tak sebut. Itu pengajarannya apa? Bila kita nak bagi tahu orang tu teruk sangat, jangan sampai dia rasa lembek, sampai dia putus asa. Jangan. Okey? Sekarang, apa punca ni? Berlaku tiga ni. Lemah, berselisih dan engkar perintah Rasul. Apa punca? Ini bukan punca ni. Ini proses yang datang daripada puncanya. Puncanya apa? Min ba'dima, dari ba'di, selepas. Arakum, dia, iaitu Allah. Min ba'di ma arakum. Min ba'di, dari selepas apa yang dia tunjukkan kamu. Bila ni kamu mula lemah, mula berselisih dan kemucatnya kamu engkar Rasul? Bila tu? Selepas Allah menunjukkan kepada kamu ma tuhibbun, apa yang kamu suka ataupun kamu cinta. Apa dia? Apa yang sahabat suka bila pergi berperang? Apa dia? Tak, yang target asalnya apa dia? Sahabat asal-asalnya ikhlas. Target asal nak apa? Nak menang. Dan Allah dah tunjuk ni. Tahussunahum, kamu berjaya mengalahkan mereka, mereka cabut lari. Bila Allah tunjukkan apa yang kamu suka, iaitu kemenangan, dan selepas kemenangan ada apa? Harta rampasan, ghanimah. Maka bermulalah proses ni. Kamu mula jadi lemah, tak bersemangat, dan mula berselisih nak ikut perintah Nabi ke tak? Sebab apa? Dunia kat depan. Dan akhirnya ada kumpulan yang engkar perintah Rasul. Puncanya harta rampasan. Puncanya dunia. Oh, pengajaran besar ni. Pengajaran besar. Tak apa, kita sambung lagi. Kemudian Allah huraikan apa yang kamu suka. Pertama, kemenangan. Selepas kemenangan kamu dapat apa? Kalau kemenangan tidak dihiaskan dengan dunia, mungkin suka tak sepenuhnya. Tapi selepas kemenangan ada ghanimah. Maka Allah pun kata minkum, sebahagian kamu, man, orang yang yurid, inginkan dunia, wa minkum, dan sebahagian kamu, yuridul akhirah, ingin akhirat. Okey. Jadi minkum ma yuridu dunia, sebenarnya Allah nak huraikan ni ma tuhibbun. Apa ya, setelah Allah tunjuk apa yang kamu suka, iaitu kemenangan, selepas tu harta rampasan, Allah kata itulah hakikatnya, iaitu ada di kalangan kamu yang pergi berperang, ada yang nak akhirat dan ada yang yuridu ad-dunya. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, aku tak tahu ada sahabat yang masih cinta ke dunia melainkan setelah berlaku peperangan Uhud. Siapa ni yang cinta ke dunia ni? Sahabat Nabi. Yang dididik oleh siapa? Dididik oleh Nabi. Yang dah lama masuk Islam. Daripada mereka beriman di Mekah, mereka dimaki, dihina, diseksa, mereka boleh bertahan. Mereka diusir keluar daripada kota Mekah dan terpaksa berhijrah di negeri orang, negeri asing. Mereka bertahan. Tiba-tiba bila Allah bagi kemenangan
dan Allah tunjuk sikit je dunia, maka sebenarnya ada segelintir para sahabat yang masih tak betul-betul bersih hatinya untuk akhirat. Hatinya masih ada keinginan untuk dunia. Maka Allah bagi pengajaran yang sangat besar. Kemenangan terhenti. Allah tepat janji nak bagi kemenangan. Bila tu? Bila kamu betul-betul ikhlas menolong agama Allah. Tapi bila ada proses cinta ke dunia, maka janji Allah terhenti. Setakat itu. Jadi pengajarannya apa? Berapa ini sahabat yang cinta ke dunia ni bila ni? Bukan di pasar ni, bukan di tempat kerja, tengah-tengah berperang. Perang kita tahu kan, orang dah sanggup korbankan nyawa, korbankan segala-galanya untuk agama Allah. Itu pun masih ada niat cinta ke dunia. Maka apatah lagi kalau kita tengah bekerja, betul-betul nak cari dunia, janganlah mendakwa saya buat kerana Allah 100%. Ini tengah-tengah berperang kerana Allah pun masih ada niat yang tak betul, sehingga Allah hajar mereka, Allah didik mereka. Dan Allah rakam kisah ni dalam Al-Quran supaya kita ni yang berperang pun tak, berdakwah pun tak, maka lagilah mudah tertipu dengan dunia. Berapa ramai yang nak cari dunia dan tak nak cari akhirat, kita tak bincang. Sekarang kita nak bincang orang yang betul-betul nampak pada saya nak cari agama, betul-betul nak buat kebaikan, tapi belum tentu dia betul-betul ikhlas kerana Allah. Kadang-kadang nampak suka bersedekah kan, tapi rupa-rupanya nak nama. Rupa-rupanya bila orang tak sebut nama dia, dia merajuk. Kadang-kadang pergi berdakwah kan, tengok-tengok bila susah aja, dia tak pergi dah. Bila diberitahu nak berdakwah ni free, tak ada bayaran. Sebelum ni biasa dia berceramah ke, buat kelas ke, dibayar. Tiba-tiba tengok, tak ada bayaran. Kali kedua dia tak pergi dah. Semua tu berlaku. Kadang-kadang kita ni bukan pergi berdakwah, pergi kelas. Allah uji kita. Pergi kelas kerana apa? Kadang-kadang tengok, tak ada keuntungan. Ada orang datang kelas sebab apa? Nak luaskan bisnes dia, nak cari customer yang baru. Bila tengok, macam orang dalam kelas ni tak suka membeli je, dia tak datang dah. Sebab apa? Tidak ada ghanimah. Pengajarannya sangat luas. Berapa ramai yang belajar agama, bila dapat sijil, Allah nak tengok, betul tak kamu belajar agama kerana nak sebarkan agama kerana Allah? Tengok-tengok bila diberi jawatan, bila dinaikkan pangkat, diam, tak bercakap. Dah tak nak dah pergi berdakwah kawasan pedalaman di kampung yang susah, yang tak ada upah. Jadi pengajarannya sangat besar, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Jadi kalau sahabat pun boleh terkesan, walaupun dididik oleh Rasulullah, bersama Rasulullah, berperang dengan Rasulullah, boleh terkesan dengan harta rampasan, maka kita lagi mudah terkesan dengan dunia. Berapa ramai yang tinggal kelas sebab apa? Disibukkan dengan dunia. Berapa ramai yang tak sempat nak berdakwah, tak sempat peduli pada anak yatim, tak peduli pada orang miskin sebab apa? Sebab ghanimah dunia. Allah sebut dalam surah Rum ayat 5 ke? Surah Fatir. Surah Fatir ayat 5. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq fala
Fala taghurannakumul hayatud dunya wala yaghurannakum billahi al-gharur. Tengok Allah bagi amaran. Allah cakap umum, wahai manusia. Bukan untuk orang Islam saja ni. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallah haqq. Sesungguhnya janji Allah dah benar. Bila kamu beriman, beribadat pada Allah, buat kerja dakwah, janji Allah adalah benar. Pasti kamu akan dapat kebaikan dunia dan akhirat. Tetapi Allah pesan, ramai yang tak percaya pada janji Allah. Ramai yang percaya tapi akhirnya terbabas. Apa sebab? Fala taghurannakumul hayatud dunya. Jangan kehidupan dunia menipu daya kamu sehingga kamu tak yakin pada janji Allah. Jadi sama dengan ni. Mula janji Allah dah benar, tapi bila nampak al-hayatud dunya, walaupun harta rampasan, bukan banglo, bukan BM, bukan Merc, harta rampasan je. Tapi akhirnya taghurannakum. Kehidupan dunia menipu daya kamu sehingga kamu jadi lemah dan tak yakin pada janji Allah. Dan kemudiannya kamu engkar perintah Allah, kamu engkar perintah Rasul. Dan yang kedua yang menipu kamu apa dia? Wala yaghurannakum billahil gharur. Dan janganlah menipu kamu daripada Allah akan al-gharur. Gharur apa dia? Syaitan. Penipu. Bapa kepada segala penipu ialah syaitan. Jadi yang dua unsur yang menipu manusia sehingga tak yakin pada janji Allah. Satu, dunia. Yang kedua, syaitan. Yang melewatkan solatkan. Allah kata amalan terbaik solat awal waktu. Tapi dia lewat sebab apa? Sama ada sibuk dengan urusan dunia ataupun ditipu oleh syaitan. Satu hari tak baca Quran, satu hari tak tadabbur. Sebab apa? Janji Allah benar, satu huruf 10 pahala. Kalau kamu faham, kamu amal, kamu akan dapat kebaikan yang banyak. Tapi tak sempat hari itu sebab apa? Urusan dunia ataupun ditipu oleh syaitan. Tangguh. Jadi benda ni kalau boleh berlaku pada sahabat yang dididik oleh Rasulullah dan berperang pun bersama Rasulullah dan telah berkorban sekian banyak, maka orang macam kita yang jauh daripada Nabi dan dikelilingi oleh dunia, maka kita lebih mudah untuk tertipu dengan dunia sehingga kita mengabaikan janji Allah yang benar. Okey? Kemudian apa punca ni? Bila nak dunia, ada sebahagian sahabat yang pasukan pemanah tu sebahagian besarnya siapa yang nakkan dunia ni? Sebahagian besar pasukan pemanah tu. Jadi Allah kata kamu nak dunia. Kamu nak dunia. Sebab apa? Bila nak dunia tak ikhlas. Jadi bila tak ikhlas, syaitan cukup mudah menipu. Sebab syaitan telah bersumpah. Syaitan telah bersumpah di hadapan Allah, dia akan sesatkan semua hamba-hamba Allah daripada kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, semua arah. Dan syaitan mengaku depan Allah kecuali ada satu golongan yang kami tak mampu menipu mereka. Iaitu siapa? Mukhlisi. Surah apa ni? Buka surah Al-Hijr ayat 40. Ayat 40. Sebelum tu, sebelum ayat 40. Qala Rabbi bima aghway la uzza inanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in. Kemudian illa ibadaka minhumul mukhlasin. Apa kata syaitan bila Allah melaknat dia? Dia pun minta izin pada Tuhan untuk dipanjangkan umur
bukan nak berseronok, bukan nak enjoy, tapi nak menipu dan menyesatkan seramai mungkin manusia. Maka kata syaitan, qala rabbi, wahai Tuhanku, bima aghwaytani, dengan sebab engkau menyesatkan aku. Ini perangai syaitan, dia yang pilih untuk sesat tapi dia salahkan Tuhan. Dengan sebab engkau telah sesatkan aku, la uzayyinanna, pasti aku akan hiaskan bagi mereka, bagi manusia, fil ardi. Hiaskan apa ni? Bila hias, makna benda tu tak elok. Apa yang tak elok ni? Maksiat, dosa, maksiat semua tak elok. Maka strategi syaitan apa dia? Dia akan bagi nampak maksiat tu macam benda baik. Dia tak kata pergi buat maksiat, tak. Dia jadikan maksiat tu nampak cantik. Kita buat dulu, kita bergaul dengan golongan muda, kita buat maksiat macam dia. Lepas tu bila dia percaya pada kita, kita pun sampaikan dakwah. Jadi akhirnya perbuatan maksiat tu nampak macam benda yang baik. Dan wala ughwiyannahum, dan pasti dia cakap depan Tuhan ni, aku akan sesatkan mereka ajma'in, semua sekali, termasuk sahabat Nabi, illa, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba engkau yang betul-betul ikhlas. Siapa ni? Wa minkum man yuridul akhirah. Siapa yang betul-betul ikhlas nak akhirat, walaupun nampak harta rampasan, dia tetap ikut perintah Nabi. Mereka tak berlomba dan tak berebut. Sebab apa? Mereka bukan nak harta rampasan, mereka nak akhirat. Yang betul-betul ikhlas, syaitan tak boleh tipu. Tapi kalau ada yang jenis nak dunia pun ya, nak akhirat pun ya, ini syaitan kata kacang je. Kami akan sesatkan mereka. Sebab tu kalau kita tengok, kenapa ketika Nabi Yusuf AS digoda oleh isteri pembesar, dan Allah sebut dalam Quran, bila isteri pembesar tu dah mula nak goda ataupun bahasa tu nak rogol Nabi Yusuf pun ada keinginan. Masa tu Nabi Yusuf nampak bukti-bukti kebesaran Allah, dan Allah pun selamatkan Nabi Yusuf. Dan Allah bagi tahu sebab apa Allah selamatkan Yusuf. Siapa boleh jawab? Sebab apa Allah selamatkan Nabi Yusuf? Adakah Nabi Yusuf bagi penumbuk pada isteri pembesar tu? Siapa yang baca surah Yusuf dan dah tadabbur, dia boleh jawab. Tak, Allah sebut spesifik apa perkataan tu yang membantu, mendorong Nabi Yusuf untuk melawan godaan nafsu daripada isteri pembesar. Nak tahu buka surah Yusuf ayat 32. Ayat 24. Sorry, ayat 24. Jumpa? Allah kata apa? Walaqad hammat bihi. Allah kata, demi Allah sesungguhnya isteri pembesar dah hammat. Hammat di mana dah betul-betul nak khianati Nabi Yusuf, nak lepaskan nafsunya pada Nabi Yusuf. Wa hamma biha, dan Nabi Yusuf pun ada sedikit keinginan biha, kepada isteri pembesar. Tapi laula ar-ra'a burhana rabbi, jikalau tidak Nabi Yusuf melihat kebesaran Allah ketika itu, maka Nabi Yusuf pun akan tergoda dan akan berlakulah kemungkaran tersebut. Maka Allah pun beritahu, kazalika linasrifa anhu su', begitulah kami telah palingkan daripada Nabi Yusuf as-su', kejahatan, wal fahsya, dan perbuatan keji, iaitu penzinaan. Kami palingkan. Apa sebab? Allah beritahu sebab. Innahu min ibadinal
mukhlasin. Sebabnya mukhlasin. Syaitan tak mampu nak goda, nak tipu orang yang betul-betul ikhlas. Okey? Di sini juga kita balik pada ayat kita. Tengok Allah kata apa? Sehingga Allah bagi kamu, Allah tepati janji untuk memenangkan kamu sampai bila ni? Sampai cukup syarat. Bila syarat dah gagal ataupun tak lengkap, kemenangan itu terhenti. Bila terhenti? Apabila kamu lemah, apabila kamu berselisih dan kamu engkar perintah Allah yang berpunca daripada ghanimah. Okey? Jadi pengajarannya Allah kata kamu gagal, kamu lemah, kamu berselisih dan kamu derhaka. Allah tak kata sehinggalah musuh berjaya mengalahkan kamu. Kenapa Allah tak kata sehinggalah musuh berjaya mengalahkan kamu? Kalau Allah kata sehingga musuh berjaya mengalahkan kamu, seolah Allah nak bagi tahu kamu kalah sebab musuh kuat. Bukan. Kamu kalah bukan sebab musuh kuat, tapi kamu kalah sebab kamu lemah. Itu pengajaran paling besar. Berapa ramai orang Islam bila dia lemah dia salahkan musuh. Bukan. Dalam peperangan Badar terbukti musuh begitu ramai dan pengalaman mereka begitu lama dalam peperangan. Sahabat pula sedikit sahaja 313 dan tak pernah ada pengalaman dan mereka tak bersedia pun untuk berperang. Senjata mereka tak ada kecuali pedang je. Tapi bila mereka ikhlas, bila mereka buat betul-betul kerana Allah, Allah menangkan mereka. Jadi Islam menang bukan sebab musuh lemah, tapi sebab orang Islam betul-betul taat perintah Allah. Dan bila Islam lemah, Islam kalah bukan sebab musuh kuat, tapi sebab orang Islam dah mula mengingkari perintah Allah dan Rasul. Okey, kemudian semma. Kemudian sarafakum, dia iaitu Allah palingkan kamu anhum dari mereka. Sarafah makna palingkan. Pada asalnya pasukan pemanah ni betul-betul menghadap musuh. Standby je. Bersedia untuk memanah bila-bila masa. Tapi bila mereka nampak atas rampasan dan musuh dah lari, maka Allah palingkan mereka daripada musuh. Musuh datang daripada belakang pun mereka tak sedar. Soalan, kenapa Allah palingkan? Kenapa Allah tak sedarkan mereka? Sebabnya ni, bermula daripada fashiltum, tanaza'tum, wa asaitum. Kesannya Allah palingkan sebab berpunca daripada kamu. Allah tak akan zalim pada hamba-Nya. Semua Allah buat tu sebab puncanya daripada diri kamu sendiri. Kenapa? Apa tujuannya? Liyabtaliyakum. Untuk dia menguji kamu. Untuk Allah menguji kamu. Jadi antara sebab Allah palingkan kamu daripada musuh dan kamu kalah, apa tujuan? Untuk Allah menguji kamu. Ujian ni maknanya bila ujian ada natijahnya. Natijahnya apa? Apa hasil ataupun kesan bila sahabat ni mula nak kepada dunia dan mereka dipalingkan oleh Allah daripada musuh? Apa kesannya? Iaitu 70 orang sahabat Nabi mati syahid. Dan Nabi sendiri cedera parah. Jadi Allah nak bagi pengajaran yang besar kepada sahabat. Melalui apa? Melalui ujian ni. Sebab puncanya hanya kesilapan kamu, bukan walaupun nampak kecil, tapi sebenarnya itulah punca dan masalah paling besar umat Islam, iaitu cinta ke dunia. Kesan daripada cinta dunia kamu lemah, kamu berselisih, kamu derhaka hanya kerana harta rampasan dan kesannya 70 orang sahabat mati syahid dan Nabi pun cedera. Kenapa Allah biarkan berlaku? Kenapa Allah biarkan berlaku? Sebab Allah nak bagi, Allah sedang dalam proses membentuk para sahabat ni untuk menjadi umat yang terbaik. Bila nak bentuk menjadi umat yang terbaik, Allah kena bersih betul-betul.
Allah kena uji betul-betul supaya terbukti dia adalah umat yang terbaik, yang tak ada orang dah boleh komplain kepada sahabat. Selagi ada masalah ni, sahabat tak mungkin jadi umat yang terbaik. Sebab itulah masalah ini berlaku di awal peperangan. Di awal ketika Nabi sampai ke Madinah. Semua itu adalah proses untuk Allah menjadikan sahabat khaira ummatin. Dan juga ujian ni adalah satu proses yang wajib. Kita nak kata senang, wajib. Setiap orang mesti diuji oleh Allah. Ujian ni al-bala ataupun al-ibtila, kan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Taqlibu dia lebih kurang macam ni lah. Ujian ialah taqlibul ahwal. li zuhuri al-haqiqah. Ujiannya lebih kurang macam ni. Al-ibtila ataupun al-bala, makna dia ujian. Apa je ujian? Kalau orang tanya apa ujian, lebih kurang macam ni je. Taqlibul ahwal, iaitu Allah menukarkan. Taklib mana membolak-balikkan, menukar keadaan untuk apa? Li zuhuril haqiqah, untuk menzahirkan hakikat yang sebenar. Contoh, orang tu kaya, Allah tukar keadaan dia jadi miskin. Apa tujuan? Allah nak tengok dengan miskin ni dia bersabar ke tak. Bila tak sabar, zahirlah hakikat dia yang sebenar. Dia miskin, Allah tukar. Allah uji dengan apa? Allah tukar keadaan jadi kaya. Allah nak tengok bila kaya bersyukur tak. Tengok-tengok bila tukar jadi kaya, dia sombong. Zahirlah hakikat dia yang sebenar. Allah tukar keadaan, orang tu sihat, Allah nak uji dia. Allah tukar keadaan jadi sakit. Untuk apa? Untuk Allah melihat hakikat dia yang sebenar. Sabar tak dengan sakit? Bila tak sabar, itulah hakikat dia yang sebenar. Sakit, Allah tukar pula kepada sihat. Allah nak tengok dengan sihat ni semakin dekat tak kepada Allah ataupun semakin lara. Maka di situ terbuktilah hakikat orang tu yang sebenar. Maka begitu juga Allah menguji para sahabat dengan apa? Dengan hanya harta rampasan. Untuk apa? Melihat siapa yang sebenar-benar nak akhirat dan siapa yang sebenarnya nak dunia. Jadi soalan, salah tak sahabat cintakan dunia? Ya, salah. Sebab tu Allah hukum. Sebab tu Allah tegur. Dan sebab itulah di hujung ni apa dia? Allah kata apa? Walaqad afa ankum. Dan demi Allah, Allah bersumpah, demi Allah, tak disebut pasti, sesungguhnya afa ankum, dia telah maafkan kamu. Ayat ni merawat kesedihan dan kerisauan para sahabat yang ditegur oleh Allah. Kamu derhaka Nabi, kamu cinta dunia, sahabat rasa ya Allah teruknya kami. Maka Allah rawat semua kesalahan kamu, Allah dah maafkan. Jadi kita cinta dunia salah tak? Salah. Tapi ada jaminan tak Allah maafkan kita? Tak ada jaminan. Tak ada jaminan. Sebab itulah sahabat, dan Allah sebut ciri-ciri orang beriman, khususnya para sahabat, bila mereka buat salah, mereka sedar, mereka terus bertaubat dan mereka tak ulang. Itu ciri-ciri orang beriman. Dalam surah apa tu? Allah puji ya. Allah puji apa ni? Orang beriman yang mana? Yang buat dosa. Bahkan dosa besar Allah puji. Sebab apa? Sebab bila dia buat dosa besar, dia terus sedar, dia terus ingat pada Allah, dia terus bertaubat dan dia tidak kekal dalam dosa tersebut. Surah apa ni? Ali Imran ayat 1:13 lah. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Wallazina idza
fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah, kemudian fastaghfaru li dzunubihim wa man yastaghfiru dzunub wa man yaghfiru dzunuba illallah, kan? Kemudian yang ketiga, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Okey. Allah puji ya orang beriman. Yang sebelum ni Allah kata yang layak dapat syurga seluas langit dan bumi, yang selalu infak ketika senada susah, yang tahan marah, yang suka memaafkan orang. Kemudian Allah sebut lagi, dan juga orang yang apabila melakukan fahisyah. Fahisyah perbuatan keji, termasuklah zina. Jadi orang bertakwa mungkin tak berzina, ya mungkin. Au zalamu anfusahum, ataupun zalim pada diri sendiri. Kata ulama, buat dosa kecil, fahisyah dosa besar. Apa berlaku pada mereka selepas melakukan dosa besar ataupun kecil? Zakarullah. Satu, terus ingat pada Allah. Yang kedua, fastaghfaru li dzunubihim, terus bertaubat. Dia tak tangguh. Dan kenapa mereka terus bertaubat? Sebab mereka cukup yakin, wa may yaghfiruz dzunub, tidak ada yang boleh mengampunkan dosa mereka kecuali Allah. Tak ada jalan keluar. Kalau tangguh pun mati jumpa Allah juga. Minta ampun dengan manusia pun manusia tak boleh ampunkan. Jadi tak ada jalan keluar melainkan terus bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, walam yusirru, mereka tidak yusirru, kekal dalam dosa atas apa yang mereka lakukan, wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka sedar itu adalah dosa. Jadi sifat orang beriman bukan tak buat dosa. Sifat orang beriman bila buat dosa terus ingat Allah. Yang kedua, terus bertobat. Yang ketiga, tidak kekal dalam dosa. Okey. Tapi dalam ayat ni orang beriman bertobat tak? Tak ada sebut tak ada sebut. Ini kata ahli tafsir, kata ulama, ini keistimewaan khusus pada sahabat yang khususnya yang terlibat dalam peperangan. Sebab itulah ada sahabat yang buat dosa besar, jenayah besar, hukumannya sepatut dibunuh. Hukumannya sepatut dibunuh. Siapa ni? Hatib bin Abi Balta'ah. Dia bocorkan rahsia Nabi yang Nabi rancang untuk pergi buka kota Mekah. Dia tulis surat, hantar melalui seorang wanita. Bila dapat kesan, Umar kata, ya Rasulullah, bagi aku bunuh. Sebab dalam Islam, hukum mengkhianati negara Islam, membocorkan rahsia negara adalah hukuman bunuh. Tapi Nabi kata apa? Sebab kamu ahli dalam peperangan Badar, Allah ampunkan kamu dan kamu buat apa saja. Itu khas kelebihan untuk para sahabat yang terlibat dalam peperangan. Maka sama juga dalam peperangan ni, Allah ampunkan mereka tanpa mereka minta ampun. Walaqad afa ankum. Okey, ada satu kisah. Abdullah bin Umar dia berjumpa dengan seorang Khawarij di Kaabah. Masa tu Abdullah bin Umar sedang duduk dekat Kaabah di Mekah. Jadi orang Khawarij bertanya, siapa kamu? Abdullah bin Umar menjawab, Abdullah bin Umar, aku adalah Abdullah bin Umar. Jadi orang Khawarij tahu ini adalah sahabat Nabi. Maka Khawarij bertanya kepada Abdullah bin Umar, aku nak tanya soalan pada kamu. Betul tak Uthman bin Affan tak ikut dalam peperangan Badar bersama Nabi? Betul tak? Abdullah bin Umar kata, betul. Sebenarnya orang Khawarij nak attack Uthman bin Affan bahawa dia adalah sahabat yang tak bagus, yang tak ikut perintah Nabi. Betul? Okey. Soalan kedua. Betul tak? Uthman bin Affan adalah antara orang yang lari dalam peperangan Uhud. Sebab bila dah tentera Islam dah pusingan kedua dah hampir kalah, ramai sahabat lari. Sehingga Nabi pun tinggal tak berapa orang sahabat pertahankan Nabi. Antara yang lari adalah Uthman bin Affan.
Jadi orang Khawarij bertanya Abdullah bin Umar soalan kedua. Betul tak Osman bin Affan antara orang yang lari daripada peperangan Uhud? Kata Abdullah bin Umar, betul. Okey, soalan ketiga. Betul tak masa Nabi berbai'ah dengan para sahabat ketika perjanjian Hudaibiyah, Osman bin Affan tak ada? Dia ponting. Kata Abdullah bin Umar, betul. Betul. Bila Abdullah bin Umar jawab tiga-tiga soalan semua betul, orang Khawarij bertakbir, Allahu Akbar. Makna dia rasa memang apa yang dia sangka selama ni betul. Dia seronok. Maka Abdullah bin Umar menjawab, adapun Osman bin Affan ponting, bukan ponting lah, tak hadir dalam peperangan Badar sebab dengan izin Nabi. Ketika itu anak Nabi iaitu isteri Osman bin Affan sakit. Jadi dengan izin Nabi, Nabi arahkan Osman bin Affan, kamu tak payah ikut peperangan Badar, kamu duduk di Madinah jaga anak isteri kamu, iaitu anak Rasulullah. Jadi itu bukan kesalahan sebab dengan izin Nabi. Adapun Osman lari daripada peperangan Uhud, walaqad afa ankum, Allah dah maafkan. Kalau Allah maafkan, apa kesalahan lagi? Tak ada. Dan adapun ketika perjanjian Hudaibiyah, Osman bin Affan tak ada sebab masa tu Nabi hantar Osman bin Affan sebagai wakil untuk berundi dengan orang musyriki di Mekah dengan arahan Rasulullah. Bukan saja dia menghilangkan diri. Bahkan Nabi ketika berbai'ah, Nabi letak tangan kanan dia atas tangan kiri dan Nabi bagi tahu tangan kiri seolah ini adalah tangan Osman bin Affan. Jadi sebenarnya Osman bin Affan juga berbai'ah secara tak langsung. Maka ketika itu orang Khawarij tercengang. Jadi pengajarannya apa dah? Orang beriman buat salah macam mana pun, Allah tu wallahu zu fadlin. Kesalahan besar macam mana pun, Allah kata wallahu, dan Allah zu mempunyai. Kalau orang tanya kenapa Allah maafkan sahabat yang kesalahannya sangat besar, cinta ke dunia, kenapa? Jawapannya sebab Allah mempunyai kelebihan anugerah khas untuk siapa? Ke atas orang-orang beriman. Allah ada kelebihan tak kepada semua orang? Ya. Ada kelebihan tak kepada orang kafir? Ya. Orang kafir pun dapat kelebihan. Tapi fadlullah ni ada dua. Satu fadlullah khas kepada orang beriman. Satu fadlullah umum untuk semua sekali. Termasuklah orang kafir, termasuklah haiwan. Jadi kelebihan Allah kepada orang beriman apa dia? Bukan harta benda. Bukan nikmat dunia. Tapi keampunan. Sebab itulah orang beriman bila dapat keampunan Allah, seolah dia dapat segala-galanya. Kalau kita ingat kisah 3 orang sahabat yang ponting dalam peperangan Tabuk, antaranya Ka'ab bin Malik. Bila Allah hukum dia di pulau, Nabi pulau dia, sahabat pulau dia tak bagi salam, tak bercakap selama 50 hari. Tiba-tiba turun ayat, Allah terima taubatnya. Apa dia, bila dia jumpa Nabi, dia cakap apa? Ya Rasulullah, ini ada antara nikmat yang terbesar yang Allah bagi pada aku. Apa dia? Bukan harta, keampunan. Taubat aku diterima. Jadi aku nak bersyukur dengan taubat aku diterima ni, aku nak sedekah semua harta aku. Kenapa? Bila dapat keampunan Allah, harta dunia tidak ada nilai. Jadi kalau kita orang beriman, benda yang paling bernilai bukan harta, bukan pangkat, bukan dunia, tapi keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, habis ayat 152. Alhamdulillah boleh habis. Ada masa lagi? Kita ambil sikit pengajaran. Ataupun jawab soalan dulu. Ada soalan? Tak ada. Okey. Antara pengajaran ialah pertama, cinta dunia adalah punca kepada segala kelemahan dan kekalahan umat Islam. Cinta dunia adalah punca segala kelemahan dan kekalahan umat Islam. Walaupun berdepan dengan orang-orang kafir.
Yang kedua, punca manusia berselisih dan juga mengingkari perintah Allah dan Rasul juga berpunca daripada cintakan dunia. Jadi kalau orang berselisih, contohlah, ini sunnah Nabi ke tak? Yang ni kumpulan nak amalkan sunnah Nabi, nak pertahankan sunnah Nabi. Kumpulan lagi tak nak pertahankan apa yang dibuat oleh masyarakat. Dia boleh kaitkan dengan apa saja. Apa punca? Cinta dunia. Apa cinta dunianya? Dia nak mungkin nama dia, mungkin kalau dia mengajar yang berbeza dengan amalan masyarakat, orang tak jemput, itu dunia. Mungkin dah rezeki dia sempit, itu dunia. Mungkin nama dia tak disebut lagi bila amalkan benda yang melawan arus, itu dunia. Sebenarnya kita boleh luaskan pengajarannya kepada apa saja. Semua masalah yang berlaku, berbeza pendapat ke, berselisih ke, bergaduh ke, puncanya cinta dunia. Sama ada pangkat, kedudukan, nama dan sebagainya. Yang ketiga, musuh menang, musuh Islam menang dalam apa sahaja, bukan kerana mereka kuat, tetapi kerana kelemahan umat Islam sendiri. Dan kelemahan umat Islam bukan sebab ni apa ni? Munabai. Mak sabu otak dia dah miring. Jangan. Kita baru je tadabbur. Kenapa nak kutuk orang? Nabi tak pernah kutuk orang. Kalau dia salah, tegur dengan cara yang baik. Jangan guna bahasa yang... Sebenarnya bila kita guna bahasa yang tak bagus, itulah gambaran kita tak layak untuk menegur orang. Itulah gambaran kita sebenarnya tak sabar. Itulah gambaran sebenarnya kita belum faham Al-Quran. Kalau Allah suruh Musa bercakap dengan Fir'aun dengan qawlan lajina, perkataan yang baik, maka kenapa kita nak guna bahasa yang kasar kepada orang yang seagama dengan kita? Saya bukan pertahankan sesiapa, tapi saya pertahankan kebenaran. Dan kebenaran tu bukan isinya saja, tapi cara pun kena ikut cara yang benar. Bila nak menegur, gunalah bahasa yang lembut. Biar orang nampak kita ni lebih baik pada orang. Kalau kita nak tegur orang yang salah dengan bahasa yang salah, kita lebih kurang. Okey. Pengajaran yang keempat, kekuatan yang paling kuat bagi orang beriman ialah melakukan apa sahaja ikhlas kerana Allah. Kekuatan yang paling kuat bagi orang yang beriman ialah melakukan apa sahaja ikhlas kerana Allah. Okey, itulah lebih kurang soalan. Adakah sahabat yang lari meninggalkan kampus mereka di Bukit Uhud untuk ambil harta ghanimah untuk menafak sendiri, ataupun sebab excited nak kumpul? Salah. Itu jangkaan yang salah. Sebenarnya harta rampasan memang untuk mereka. Harta rampasan memang untuk orang Islam. Cuma kena ikut peraturan. Pertama ikut perintah Nabi. Nabi kata jangan turun-turun. Kemudian dah selesai semua, Nabi akan agihkan harta rampasan untuk orang Islam, bukan untuk orang lain. Jadi kalau pergi cepat nak ambil harta rampasan dengan alasan nak bagi pada orang Islam, salah. Sebab apa? Caranya salah, iaitu dengan cara melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah gantung gambar dalam bilik bukan tujuan untuk ditonton?
oleh orang luar, tapi untuk generasi akan datang. Letak gambar dalam bilik bukan untuk ditonton, tapi untuk generasi. Generasi itu siapa? Kalau untuk generasi akan datang, kena letak kat luar lah. Generasi akan datang duduk kat luar. Jadi sebenarnya sebaik-baiknya jangan gantung gambar sama ada dalam rumah ataupun dalam bilik. Sebab ada larangan, walaupun Nabi tak sebut secara spesifik, tapi takut-takut termasuk dalam larangan tersebut. Nabi kata mana-mana rumah yang ada gambar, maka malaikat tidak akan masuk. Umum. Jadi ada ulama kata apa-apa gambar sahaja. Ada kata gambar yang berbentuk patung. Ada kata gambar yang berbentuk makhluk yang bernyawa. Jadi untuk mengelakkan daripada benda yang khilaf, lebih baik kita simpan gambar dalam album dan simpan dalam almari. Kemudian yang kedua, kita simpan gantung ataupun pamerkan gambar kita walaupun dalam bilik. Apa tujuannya? Tak ada tujuan. Kalau untuk generasi akan datang, generasi tak akan menjadi hebat kerana tengok gambar kita. Tapi generasi akan datang akan jadi hebat sebab faham dan beramal dengan Al-Quran. Adakah salah satu pengajaran ialah ikut sunnah Nabi secara betul? Ialah. Bila ikut sunnah Nabi, jangan tambahlah. Bila dah tambah, bukan sunnah. Bila dah kurangkan, bukan sunnah. Tambah-tambah makna kita seolah nak bagi tahu sunnah Nabi tak lengkap. Sebab tu perlu tambah. Sedangkan Allah kata dalam surah Ali Imran, "Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Hari ini aku dah lengkapkan agama Islam untuk kamu dan aku dah redha. Apa makna lengkap? Tak perlu tambah. Bila tambah macam kita rasa tak lengkap. Jadi ikut sunnah Nabi jangan tambah. Bila tambah bukan sunnah. Macam mana nak praktiskan buat ikhlas kerana Allah? Dia adalah ulama bagi tips bagaimana nak jadikan ciri-ciri ataupun tanda kita buat tu ikhlas kerana Allah. Pertama, kita akan buat bila kita tahu itu perintah Allah, itu sunnah Nabi, kita akan buat walaupun orang tak suka. Orang maki ke orang cela kita, kita istiqamah. Itu ikhlas, satu. Tapi kalau kita buat, tiba-tiba orang maki kita pun berundur, itu tak ikhlas. Mana kita buat supaya orang kata okey. Orang kata tak okey, kita pun tinggal. Yang kedua, depan orang pun kita buat, belakang orang pun kita buat. Dan yang lagi ikhlas apa dia? Kita di belakang orang lebih baik daripada di depan orang. Contohlah, depan orang ni kita solat fardu, tapi di belakang orang kita banyak lagi solat sunat dengan zikir baca Quran, tapi di rumah. Itu tanda ikhlas. Tapi kalau terbalik, depan orang rajin baca Quran, zikir, balik rumah duk sorang-sorang, malas. Itu tak ikhlas. Itu antara tips ataupun tanda-tanda kita buat ikhlas kerana Allah ataupun tidak. Wallahu a'lam. Keampunan Allah itu termasuk ke hamba-Nya yang berusaha untuk menjadi orang. Ya, termasuk. Kalau orang kafir bertaubat pun Allah terima, orang beriman bertaubat lagi Allah terima. Allah sebut dalam surah apa ni? Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, termasuk semua orang Islam, orang beriman, orang kafir. Wahai hamba-hambaku. Yang mana ni? Allazina asrafu ala anfusihim. Yang asrafu, yang melampau ke atas diri mereka sendiri. Allah tak guna perkataan yang berdosa. Allah guna perkataan yang melampau. Makna apa tu? Kalau berdosa biasa. Kalau melampau pun Allah pesan, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus asa. Walaupun kamu dah melampau, dosa kamu dah besar dan banyak. Kenapa? Innallah yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampun semua dosa. Bukan sebahagian, bukan separuh. Kenapa pergi perang bawa harta? Kenapa pergi perang bawa harta? Itu ada orang Arab lah, mungkin harta tu dia nak guna untuk beli makanan ke, mungkin ada nak gadai, wallahu a'lam. Tapi kebiasaan orang Arab bila pergi berperang dia bawa harta. Harta perang tu milik Nabi Muhammad ke? Tak. Harta perang, kalau berlaku peperangan,
Kalau berlaku peperangan, harta perang tu ada sebahagian untuk Nabi dan sebahagian untuk mereka yang ikut dalam peperangan. Jadi siapa yang ikut peperangan dia akan dapat habuannya. Okey, dah. Ada juga yang Nabi tak buat tapi sahabat buat. Boleh ikut? Boleh. Khususnya kalau sahabat tu adalah khulafa ar-rasyidin. Nabi sebut dalam hadis, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin. Ke atas kamu adalah ikut sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Jadi kalau sunnah tu dibuat oleh 4 orang khalifah ni, Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali, walaupun Nabi tak buat, boleh buat. Sebab itu perintah Nabi, kamu ikut sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang 4 ni. Apakah definisi peperangan, perjuangan? Peperangan fi sabilillah ialah peperangan antara tentera Islam yang nak pertahankan Islam, bukan pertahankan bangsa, bukan pertahankan negara, bukan pertahankan harta dia sendiri, dan berdepan pula dengan orang kafir yang betul-betul memerangi Islam, bukan orang kafir yang nak tuntut hak dia, tak, yang betul-betul memerangi Islam. Jadi peperangan antara tentera Islam yang berperang kerana nak tegakkan agama Allah berdepan berlawan dengan orang kafir yang betul-betul nak menghancurkan Islam, maka dipanggil peperangan fi sabilillah. Cara nak dapat mana ni? Atas ni. Cuba turun sikit. Cara-cara nak dapatkan ikhlas. Subhanallah. Bila kita nak ikhlas kerana Allah, kita kena tahu satu persatu apa yang Allah nak, apa yang Allah suka. Dan tak mungkin kita tahu apa yang Allah nak, apa yang Allah suka, melainkan kita faham Al-Quran satu persatu. Kita faham sunnah Nabi satu persatu dan kita amalkan. Barulah kita akan dapat ikhlas. Sebab ikhlas tu makna buat sesuatu kerana Allah. Macam mana kita buat kerana Allah, tapi kita tak tahu semua yang Allah nak, semua yang Allah suka. Jadi proses nak dapat ikhlas, kena tadabbur Al-Quran satu persatu, kena belajar sunnah Nabi satu persatu dan amalkan. Barulah boleh kita mendakwa, kita buat kerana Allah. Sebab kita buat yang Allah suruh, kita buat yang Allah suka, bukan yang orang kata bagus. Semasa berpatah larang kerana buat korban, boleh tak buat bekam? Boleh. Yang tak boleh potong kuku dan potong rambut. Berbekam boleh. Ha? Oh, potong berbekam kat mana ni? Kat kepala? Tak boleh lah. Kalau berbekam menyebabkan potong rambut ataupun potong kuku, tak boleh. Musuh Islam menang dah apa? Dah. Okey dah, ha? Cukup ha? Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas kita besok pukul 10.30 ha? Surah Saf.